Pada daun ni, ada serangga kecil yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita. Tapi yang saya maksudkan bukanlah semut ni. Semut ni kita boleh nampak. Tapi ada lagi serangga yang lebih kecil pada semut yang kita tak boleh nampak dengan jelas dengan mata kasar. Sekarang barulah kita boleh tengok dengan jelas apa serangga yang ada dekat daun tadi. Dan pada masa yang sama kita boleh ambil gambar dan kita boleh rakam video serangga ni. Dan video yang kita rakam ni adalah Full HD 1920 x 1080 30 frame per second. Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Komponik dan DIY Malaysia. Hari ini saya nak share tentang digital microscope. Tapi sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut tentang mikroskop ni, saya akan unboxing dan akan saya tunjukkan pada tuan-tuan cara untuk pasang digital microscope ni. Jom kita masuk dalam. Mikroskop ni memang datang dalam kotak macam ni, belum dipasang. Jadi kita kena pasang sendirilah. Tapi untuk pasang ni saya rasa tak adalah susah sangat kot. Kita cuba tengok. Dekat dalam ni ada manual untuk cara kita nak pasang dan cara untuk kita gunakan digital microscope ni. Dia punya brand Endon Star, model AD206 digital microscope. Basic parameter ataupun spek untuk digital microscope ni, image sensor 2 megapixel HD sensor, video output yang paling tinggi 1920 x 1080 30 frame per second, video format AVI, magnification ratio 200 kali, maksudnya kita boleh besarkan image tu sebanyak 200 kali. Kemudian photo resolution maksimum 12 megapixel, photo format JPEG. Selain pada tu, frame rate tadi 30 frame per second. Untuk storage, maksudnya video ataupun gambar yang kita snap tu kita boleh simpan dalam SD card. Maksimum SD card 32GB. Power source 5V gunakan USB. Kemudian dekat sini ada senarai komponen dan juga part yang kita nak kena pasang yang ada dalam kotak ni. Kita tengok satu persatu. Ni ada remote. Yang ni dia punya screen dan juga kamera dekat bawah ni. Adapter USB, kabel untuk power, dan kat bawah ni dia punya hardware semua dekat bawah. Ni dia punya base. Yang ni tak tahu apa nama dia, jadi kita tengok. Kemudian tu saja dalam kotak. Ni dia punya screw dan dia punya 2-3 barang lagi lah. Okey, yang nampak macam tiang ni, yang ni dia panggil sebagai optical bracket, dan kita kena pasangkan dulu optical bracket ni pada base ataupun tapak ni. Okey. Sebenarnya ni first time saya gunakan digital microscope ni. Dan first time juga saya nak pasang. Ini ada lampu LED. Ini pun sama juga. So kita nak pasangkan optical bracket ni pada tapak ni. Kita screwkan daripada bawah. Kita terbalikkan macam ni, mudah sikit nak pasang. Okey. Untuk kita adjust nak naik ataupun nak turun ni, kita pusing kat tepi ni. Ni untuk turun, ni untuk adjust naik. Kemudian yang tadi ni, yang ada monitor dengan kamera ni, yang ni dipanggil sebagai optical stack. Kita nak pasang optical stack ni dekat kita punya optical bracket ni. Tapi sebelum tu kita kena longgarkan dulu skru yang ada kat tepi ni. Kemudian baru kita boleh slide kita punya optical stack ni. Okey, dah masukkan je. Kemudian kita tekan dia masuk. Tekan sikit. Okey, dah dapat, baru kita lock balik. Satu komponen, tapi dalam menu tak ada beritahu ni komponen ni apa nama dia. Tapi saya rasa ni adalah untuk kita pegang kita punya benda yang kita nak tengok. So cara nak pasang ni saya cuba tadi, simple je.
Dan spring dekat bawah. Dan kita skru je dekat tapak ni. So dia boleh lock kat sini lah. Dia ketatkan sikit. Okey. Ini untuk kita pegang ataupun kita kepit benda yang kita tengok tu lah. Okey, untuk kabel ni untuk power up kita punya digital microscope dengan lampu LED yang dua dekat bawah ni. Digunakan satu kabel saja, USB type A. Okey, ini dia punya controller. Ini rasanya untuk control kita punya brightness lampu ni. Ini untuk lampu LED. Sambungan ke atas ni micro USB. Untuk power source saya tak nak pasang dulu USB adapter ni. Saya akan gunakan USB port yang ada kat sini. Okey, dah nyala. Sebagai contoh, dekat board Raspberry Pi ni memang ada komponen atau microchip yang terlalu kecil yang memang kita tak dapat nak nampak, tak boleh nak baca dengan mata kasar. Sebagai contoh yang ni memang ada tulisan tapi kita tak nampak apa yang ditulis sebenarnya. Jadi sekarang ni saya cuba nak tengok apakah model chip yang digunakan dekat board Raspberry Pi ni. Kita akan tengok dengan menggunakan digital microscope ni. Untuk gunakan digital microscope ni, first kita turunkan kita punya optical stack ni serapat yang boleh. Bila kita dah turun ni, kita dah nampak dekat besar tapi dia belum jelas. Jadi kita kena fokus dekat bahagian bawah ni sampailah kita nampak dengan jelas. Okey, kemudian barulah kita boleh nampak apa tulisan yang ada dekat microchip tadi, BCM54213PE. Okey, ni barulah jelas kita boleh nampak. Sebab kalau gunakan mata kasar memang kita tak akan nampak apa tulisan yang ada dekat atas microchip ni. Ini untuk controller ni. Dan ini untuk kita off dan juga untuk kita onkan digital microscope ni. Kemudian yang ni untuk kita adjust brightness lampu LED ni. Ini maximum, ini lowest. Kemudian ada remote. Remote ni kita boleh guna untuk kita nak setting, kemudian untuk kita zoom in, zoom out. Okey, saya nak pasangkan SD card dulu, kemudian kita bawa keluar. Kita cuba tengok benda yang selama ni kita tak pernah tengok dengan mata kasar, kita tak dapat nak tengok. Kita akan cuba untuk tengok dengan menggunakan digital microscope ni. Kita tengok pula pada pokok cili ni. Serangga yang ada pada daun cili ni adalah aphid, dan aphid ni adalah serangga perosak yang menyedut plant sap ataupun getah yang ada pada tumbuhan. Getah ni adalah cecair yang sangat penting pada tumbuhan sebab getah ni akan membawa makanan kepada semua bahagian tumbuhan. Bila tanaman kita ni ada aphid, tanaman kita takkan dapat membesar dan akhirnya akan layu dan mati sebab dah tak ada makanan dan juga zat. Dan sebenarnya aphid ni adalah musuh utama tanaman, tak kisahlah secara komersial ataupun tanaman secara kecil-kecilan dekat rumah. Sekarang kita tengok pula pada pokok anggur ni. Kita nak tengok apa masalah yang ada pada pokok anggur ni. Okey, kalau daun anggur ni, kalau kita tengok dengan mata kasar pun kita boleh nampak yang bintik-bintik warna oranye ni. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya punca yang ada warna oranye ni. Benda oranye yang kita nampak ni adalah grape rust fungus ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai penyakit karat daun yang disebabkan oleh fungus ataupun kulat yang dipanggil sebagai Phacopsora euvitis. Seronok juga melayan mikroskop ni. Asal macam saintis pula. Okey, sebenarnya banyak lagi situasi ataupun industri yang sesuai untuk kita gunakan digital microscope ni. Sebagai contoh dalam printing, textile industry, nak tengok kualiti benang. Kemudian kalau untuk, biasanya digunakan dekat kilang lah untuk kita cek PCB. Sama ada kita punya data tu sempurna ataupun tak. Dan sebenarnya banyak lagi lah yang kita boleh sesuaikan untuk kita gunakan digital microscope ni. Dan sekarang ni tentang harga, nak tahu berapa harga microscope ni, jom kita masuk dalam. Okey, harga mikroskop ni RM398.2 dan dalam tempoh masa 2 hari lagi harga dia akan turun pada RM385.18. Dan saya akan letakkan dekat bawah dekat video description link untuk tuan-tuan beli dekat AliExpress, dan ada lagi 2-3 model daripada brand yang sama.
Okey, untuk atasi masalah apit ni mudah saja. Kebiasaannya saya akan buat racun secara organik, gunakan campuran minyak, daun semambu, cili dan juga bawang putih. Tapi ini saja saya biarkan untuk buat video ni. Dan cara untuk buat racun organik itu, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Dan nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kukunik Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.